Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Rakan sahabat-sahabat, selamat datang semua daripada IG. IKIM kita sebelum tu, IKIM kita pada malam ni telah masuk episod yang ke-428. Tahniah diucapkan kepada anda. Selamat datang daripada IG, rakan kita Lamayang Sutera daripada FB, Raja Fajarillah, Nur Azmi, Maimunah, Sarina, Makzum, Zaitun, Zainab, Sarina, Zubaidah, Rohana Yusof, Siti Zawiyah, Nur Mimi, Khatijah, Muhammad Aizuddin, apa khabar? Masya Allah, jemput datang semua. Raja Fajarillah, Ahmad Zoom, Abdul Rahim, Rohana Yusof, Laila Khalid, Norgia, Maimunah, Fauziah, Latifah Dalan, Fatimah Ismail, Rohana, Nadia, Izan Salim, Laila Khalid, Norgia. Ada ramai lagi sama-sama kita pada malam ni. Jairin Lo, Darmawati, Boykak, Mr. Ais, amin. Arina Omar, Jahramanan dan ramai lagi bersama-sama kita pada malam ini. Selamat datang semuanya. Saya doakan semua yang bersama-sama kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, bagaimana audio dan video di tempat anda? Mudah-mudahan kita punya perjalanan kelas IKIM kita pada malam ini berjalan dengan baik tanpa gangguan sebarang teknikal. Dan sementara itu, sebelum kita nak teruskan kepada pelajaran kita, info tajuk kita pada malam ini, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Hashtag kita adalah sebar kebaikan. Hashtag sebar kebaikan. Pulut durian pun ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat datang semua. Nampak macam ada orang baru daripada bersama-sama kita pada malam ni. Selamat datang semuanya. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, terima kasih sudah ucapkan yang dah like dan share, kongsikan video kita kepada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan mereka sama-sama dapat manfaat daripada apa yang kita lakukan itu, insya-Allah.
Clear, baik, semua clear kan. Baik, mari sama-sama kita teruskan pelajaran kita pada malam ini untuk info tajwid kita. Cantik kerusi. Boleh lah, ada orang bagi kita, belilah sebelum ni kita dah belajar tentang makhraj huruf. Tajuk yang besar. Makhraj huruf terbahagi kepada 5 bahagian. Ada bahagian al-jawf, rongga. Ada bahagian al-halq. Kita panggil apa? Al-halq, anak tekak, bahagian tekak. Ada bahagian lidah, al-lisan. Ada bahagian al-fam, al-syafatan. Bahagian kedua bibir. Dan al-khayshum. Dah selesai kan kita pelajari sebelum ini. So pada malam ini, tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ketujuh adalah kita akan pelajari tentang sifat-sifat huruf Arab. Sifat-sifat huruf Arab. Selepas kita belajar makhraj, kita akan lihat tentang sifat-sifat huruf Arab. So kalau nak baca bacaan Arab, kena tepatlah sifat-sifatnya. Sebab itu disebut di sini adalah sifat-sifat huruf Arab. Rakan sahabat-sahabat semua. Sifat huruf Arabiah. Pada tajuk ini kita akan pelajari banyak subtopiknya. Antaranya adalah apa yang dimaksud dengan sifat huruf Arab. Nanti kita akan lihat sedikit. Kemudian kita akan lihat apa itu al-jahar. Ada sifat berlawanan, ada sifat tunggal, ada martabat tebal, ketebalan, dan ada juga sifat huruf Arabiah yang tidak ada lawan, sifat tunggal lah. Okey. Dan seterusnya ada juga tauzi', menyerahkan sifat-sifat kepada huruf Arab. Okey, tak apa. Sekarang kita lihat tentang pada malam ni tentang apa yang dimaksudkan dengan huruf, sifat huruf. Apa yang dimaksudkan dengan sifat huruf. Okey. Yang pertamanya kita membicarakan tentang bagaimana cara pertuturan orang-orang Arab bercakap. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. So, sifat pada bahasa adalah sesuatu yang melekat. Okey. Sama ada secara hissi ataupun maknawi. Sama ada secara nampak ataupun tidak nampak. Untuk mudah faham. Yang menjadikan ciri tersebut sesuatu kepada perkara tersebut. Contohlah senang kita bagi macam ni lah. Contoh manusia. Kita manusia kan? Semua yang berada bersama kita adalah manusia. Ada jin ke? Tak ada. Mungkin ada jin dengar tapi dia tak masuklah dalam dia tak adalah FB kan. FB jin siapa-siapa tak ada. So, manusia contohnya ada ciri dan sifat yang tersendiri kan. Tuan-tuan sendiri ada sifat apa? Cuba tuan-tuan senaraikan. Saya ada sifat peramah mungkin. Saya ada sifat apa? Sifat lembut, kelembutan kan. Lemah lembut. Ada juga orang yang sifat kasar, berkasar kan. Ada juga orang yang sifat kasar. Itu kita panggil dia adalah contoh maknawi. Contoh yang tak nampak. Okey. Contoh yang tak nampak. Ada pun contoh yang nampak. Sifat yang nampak adalah contoh bentuk badan dia. Ada yang jenis tinggi. Ada daripada kita yang jenis kulit putih. Ada daripada kita yang kerinting. Dan itu semua sifat-sifat yang ada pada kita. So kalau kita ada sifat, huruf juga ada sifat dia tersendiri. Yang kita akan pelajari pada pertemuan kita yang akan datang. Okey. Cuba kita lihat apa yang dikongsikan oleh penulis di sini. Dalam ilmu tajwid, sifat-sifat huruf Arab merujuk kepada sifat yang memberi kesan ke atas bunyi sesuatu huruf. Maksudnya dengan adanya sifat itu dia akan memberi kesan. Kesan contohnya seperti huruf hams, jahar, istifal yang akan kita pelajari. Contohnya sifat hams, af, ada angin di situ. Kalau tak ada angin jadi tak up. Kita punya makhraj betul. Kita punya gigi letak pada perut bibir, betul kan? Huruf fa makhraj di situ. Tapi kita tak sempurnakan dengan sifat huruf. Jadi up. So, makhraj yang betul belum tentu lagi sebutan itu betul. Melainkan dengan sifat huruf yang kita berikan hak-hak kepada sifat-sifat yang
kita lontarkan itu. Okey. So makhraj dan sifat ini sangat penting. Okey, sangat penting. Kedua-duanya perlu untuk memberikan kesan yang lebih baik ataupun memberikan keputusan bagaimana kita menuturkan sesuatu huruf itu. Ia berbeza. Okey, seterusnya di sini tuliskan, ia berbeza dengan gelaran-gelaran huruf yang merujuk kepada bentuk satu huruf seperti huruf syajariyah dan nat'iyah. Itu tak apa. So, untuk mudah kita faham, sifat ini dia sedikit sebanyak memberi kesan kepada pertuturan huruf tersebut. Contoh huruf pada makhraj yang sama. Kalau kita tak dapat berikan sifat huruf pada setiap huruf makhraj yang sama itu, pasti tidak akan ada perbezaan. Yang membezakan adalah sifat itu sendiri. Bagaimana untuk kita tuturkan. Okey. So rakan-rakan, cukup ini dulu sifat huruf bagi kesan ke atas bunyi ya. Sifat huruf akan beri kesan. Jahar lawan dia hams. Okey, contoh huruf fa. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, ini perkongsian kita tentang ilmu tajwid sebelum kita teruskan kepada bacaan ayat suci Al-Quran. So, kita dah selesai untuk ilmu tajwid. Mari sama-sama kita teruskan ke segmen seterusnya, Talaki Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia atau bagaimana sahabat-sahabat rakan-rakan di sana? Rakan-rakan kita daripada IG ada yang baru hadir, selamat datang semua. Dan rakan-rakan kita juga daripada Facebook, anda masih belum terlambat untuk kita bacakan sama-sama satu muka surat daripada Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia? Jangan lupa untuk tekan button like dan share. Kongsikan video ini, ajak kawan-kawan kita yang di luar sana bersama-sama dengan kita untuk sama-sama berteman dengan Al-Quran sebelum kita laburkan tirai pada malam ini, insya-Allah ya. Baiklah, kalau dah bersedia, bersedia dengan tangan jiharkah katanya Lambayan Sutera. Ramai dah bersedia tu. Okey. Ustaz Ais pun dah bersedia. Raja Fajarillah, ramai dah kat situ. Darmawati, Robia, dah ramai dah bersedia. Mari sama-sama kita bacakan. Kita akan bacakan ayat suci Al-Quran pada malam ini daripada muka surat yang ke-428. Okey. Rakan-rakan, sahabat-sahabat boleh buat rujukan pada paparan FB yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, atau mungkin lebih selesa untuk bacakan di mushaf masing-masing. Boleh juga, okey. Mari sama-sama kita mulakan. Astaghfirullahaladzim. Jiharkah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulakan. Jiharkah ni dia macam lagu lagu raya sikit kan. Sila sama-sama 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. SF pun ada. Ramai kawan-kawan kita masuk sini. Ayat pertama. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Tinggi juga kita starting ni. Kita cekik sikit lah. Tapi kalau orang perempuan dia tak berapa tinggi lah. Cuba bagi lelaki mungkin tinggi. Sedia, mula. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور. Kalau kita perhatikan, dah macam-macam kita nak raya pula, takbir raya. La ilaha illallah wallah. Kan, lagu raya senang nak ingat kan? Mudah. Seterusnya. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عن رب maaf sekali lagi sedia mula لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Kita baca satu-satu lambat-lambat kan, untuk raikan rakan-rakan kita mungkin ada yang baru belajar, dan juga bacaan ini juga baik untuk kita perbaiki satu persatu bagaimana pertuturan, bagaimana bacaan kita, bagaimana sebutan huruf-huruf itu betul-betul keluar pada makhraj dan sifatnya yang tepat. Okey? Sambungan. Wala asghara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Bila saya genggam tangan tu, kena lama sikit dengung. Sebab kebanyakan daripada kita dengung dia kedekut. Jangan jadi bakhil dengung kan. Jadi haji bakhil lah pula. So kita kena bagi sempurna. Nanti kita akan tengok tentang tingkatan-tingkatan ghunah yang bagaimana. Okay. So kita bagi sempurna dengung dia. Seterusnya ayat yang keempat. Waalaikumsalam Abden baru masuk. Selamat datang. Mari sama-sama kita bacakan. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Sampaikan. Kalau tak sampai boleh je berhenti pada as-salihat. Siapa yang mampu silakan. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.
Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabum mir rijzin alim. Tinggi betul kita punya key ni. Silakan mencabar sedikit suara. Sedia mula. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabum mir rijzin alim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Siapa yang lelaki baca tu memang tercekik sikit lah kalau ikut saya punya taranum yang tinggi ni. Tapi tak apa, boleh guna tingkatan suara masing-masing sekadar mana yang selesa kan. Saya dah termulakan dengan sedikit tinggi. Saya pun latih juga suara tinggi kan, guna banyak tenaga. Tak apa, dah nak habis dah pun. Sedar tak sedar dah nak habis dah. Sekejap lagi. Ayat yang ketujuh yang terakhir. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, walaupun sedikit mencabar dengan tingkatan suara yang sedikit meninggi, tak apa. Kita sama-sama dapat juga habiskan bacaan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-428. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan IKIM sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quran. Kan saya dah cakap Muhammad Fauzi, bacaan hari ni betul menguji high pitch. Itulah tersilap sangat. Dia tak tersilap lah, dia semangat mungkin sedikit membara. Semangat membara. Tengok sahabat-sahabat ramai-ramai bersama-sama kita kan. Baiklah rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau ada sebarang pertanyaan tinggalkan di ruang komen. Kita akan jawab sekadar mana yang mampu, ataupun sebelum tu kita mengalung-alungkan kedatangan rakan-rakan sahabat-sahabat kita
Yang baru bersama kita, anda sekarang bersama-sama kami dalam IQIM, Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, #sebar kebaikan. So rakan-rakan, sahabat-sahabat, kami setiap malam akan menemani anda, ya anda itu yang sedang menonton, untuk sama-sama kita bacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Satu muka surat saja, tak banyak kan, tak banyak pun. Kita bagi sedikit masa, spend waktu kita untuk Al-Quran. Allah spend waktu lebih daripada itu untuk kita semua, insyaAllah. Berkat daripada masa yang kita gunakan untuk bersama-sama merebut peluang melakukan amal kebajikan, ya. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya fikir tidak ada suara ustaz kurang sihat ke? Tidak. Suara memang kurang sihat daripada hari tu lagi. Cuma bila dah tinggi tu dia sedikit terkucil lah. Terkucil. Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita jumpa lagi seperti biasa. Janji temu kita jam 10 malam. Esok jam 10 malam, ya, Mr. Ais. Jam 10 malam dalam IQIM, Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, #sebar kebaikan. Kita jumpa lagi. Saya mengundur diri, Malik bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.